Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar saudara? Saya sekarang ni berada di Kulai. Satu don yang agak kontroversi saudara. Sebab di sini Kulai ni pengundinya adalah terdiri daripada kawasan yang majoritinya bukan Melayu saudara. Dan dulu adalah Wakil UMNO. Sekarang ni insya-Allah Wakil UMNO cuma bertanding di Bukit Permai. Tetapi saya hari ini saya bertemu dengan mantan pemain bola sepak negeri Johor. Hebat orangnya. Supaya beliau tidak akan menjadikan politik ini sebagai politik bola sepak saudara ya. Saudara, dalam keadaan sekarang ni musim pemilihan, kita bertemu dengan ramai calon-calon. Tapi calon yang saya jumpa hari ini, saudara, apa khabar? Ini saudara Daruna Jamal, saudara Mak Zalan, saudara Syam, saudara Aisyah Yaakob, apa khabar? Begitu juga dengan saudara Mak Zafrul, saudara Airil Awi, Alim Agus. Saya minta maaf saudara, tulisan pendek kecil-kecil. Maklum saya dah tua saudara. Itulah keadaannya. Di kawasan ini adalah kawasan N51, Dewan Undangan Negeri Johor, kawasan Bukit Batu. Jadi nak jadi calon di sini mesti kepala batu. Kalau tak ada kepala batu tak boleh saudara ya. Kemudian kalau ikut dalam pilihan raya yang lalu, bahagian ini bahagian Kulai. Kulai ini diwakili oleh, kalau saya ingat ada satu calon itu. Jangan terbulu-bulu. Dia lah yang menang di sini dulu. Dulu Tang Nesun mewakili Barisan Nasional dapat 22,564 undi. Itu pilihan raya yang lepas. Calon daripada DAP Teo Ni Cheng. Tuan Speaker, kita jangan terbulu-bulu. Jangan lupa saudara. Inilah bahagiannya saudara. Bahagian Kulai. Waktu itu PAS juga masuk. Tapi PAS dapat undi lebih kurang 6,667. Ini di Parlimen. Saya beri gambaran suasana jumlah pengundi lebih kurang 99,000. Tapi khususnya di kawasan Bukit Batu ini saudara, waktu pilihan raya lepas, dua orang calon. Satu UMNO Barisan Nasional menurunkan calon daripada MCA. MCA iaitu saudara Shen Poh Kuan. Shen Poh Kuan dia dapat 9,372 dan menentang T Boon Tiong daripada Parti Keadilan Rakyat ataupun DAP lah saudara. Ini kawasan majoriti bukan Melayu. Dia dapat undinya 24,274. Jadi banyak orang merasakan ini kawasan berani mati punya terjun. If you really berani, maka beranilah jawabnya. Di sini mesti berani. Jadi kita harapkan calonnya lah calon bola, iaitu pemain bola sepak mewakili pasukan Johor Darul Takzim. Saudara, pelan-pelan saya nak tunjuk pada saudara siapakah orang yang saya maksudkan itu. Ialah tidak lain dan tidak bukan untuk Don N51 saudara S. Supaya. Beliau merupakan ahli Majlis Tinggi atau Central Committee MIC dan sebagai ketua bahagian MIC di Kulai. Beliau adalah saudara S. Supaya. Apa khabar sahabat? Ya tuan-tuan, saudara-saudara, saya S. Supaya, mewakili sebagai calon di N51 Don Bukit Batu, Kulai Johor. Ya. Berapa lama dah saya duduk sini? Saya selepas zaman persekolahan after SPM, saya dah ke Kulai. Tapi saya sebenarnya walaupun saya lahir di Segamat, sebabkan nenek saya di Kulai, jadi saya dah sebati dekat Kulai daripada umur 7 sehingga sekarang. Jadi selepas saya alam persekolahan SPM, saya berhijrah tetap di Kulai selepas umur saya 18. Dan juga pekerjaan sukan dan perkahwinan, keluarga. Berapa orang anak ni? Anak 2. Isteri? Isteri satu lah. Ada girlfriend tak? Ada kekasih ke babi? Itu sebagai lelaki, itu nak cakap tu susah lah. Saudara, kita bercakap dengan calon ini, beliau berterus terang saudara, kita tidak mahu adanya calon-calon yang hipokrit.
Dalam politik hari ini adalah politik dinamika baru yang diasaskan oleh Presiden Barisan Nasional Datuk Seri Zahid Hamidi. Dia mahu calon-calon yang turun kali ini adalah calon yang bukan hipokrit, bukan mementingkan diri sendiri, bukan menjadikan politik ini sebagai lubuk kekayaan. Apa pandangan saudara supaya apakah ia masuk politik ini nak cari kekayaan atau nak serve the people? Itu anggapan ada segelintir, tapi Ya. pada saya jadi ahli MIC umur saya semasa saya umur 21 tahun. Semasa saya jadi ahli, Ya. saya sebelum cukup umur saya sudah jadi ahli. Belum lagi nak cukup 6 bulan, tapi orang dah daftar saya ahli. Saya menunggu selama 6 bulan dan masa tu saya tidak tahu apa itu politik. Saya cuma menghadiri mesyuarat-mesyuarat. Lepas tu itulah daripada timbalan ketua pemuda cawangan dan jadi ketua pemuda bahagian, ketua penerangan negeri, timbalan ketua pemuda MIC negeri, macam-macam jawatan. Dan hari sekali sebelum tu saya jadi ahli majlis di Majlis Berbandaran Kulai selama 14 tahun. Lebih kurang macam tu. Dan juga saya pernah tahun lalu, tahun 2021, saya adalah timbalan pengurusi MIC Negeri Johor. Tidak, ni soalan saya tak jawab lagi. Saudara kena jawab soalan saya. Orang mengatakan bahawa masuk politik ini untuk mencari kekayaan. Apakah saudara masuk politik ini untuk mencari kekayaan? Tidak. Itu saya rasa ramai masuk politik bukan untuk kekayaan. Itu orang-orang politik tu bila dah masuk politik, mereka meningkatkan taraf hidup mereka. Taraf hidup mereka, mana mereka menjadi kaya? Maksud saya saudara adalah mewakili parti MIC. Parti MIC dia punya mewakili warga yang bukanlah majoriti dalam negara kita ini. Dan saudara daripada MIC tentulah akan berkhidmat dengan kepelbagaian bangsa dan kaum. Maksud saya, apakah saudara masuk politik ini untuk mencari kekayaan atau untuk memberi khidmat kepada rakyat? Tak, saya masuk politik itu daripada dulu sampai sekarang saya berkhidmat untuk masyarakat. Ya. Ini saya suka nyatakan, saya dulu adalah orang yang bekerja di syarikat swasta. Syarikat swasta di Hitachi, di Brother Industry. Jadi semuanya swasta. Dan bermakna saya meningkatkan taraf hidup saya. Bukan saya selepas jadi calon. Selepas tu saya bila terlibat dalam politik, saya mulakan perniagaan saya, restoran. Saya mulakan perniagaan kontraktor saya. Ya. Dan juga saya meningkatkan taraf pendidikan saya. Okey. Itu saya nyatakan. Baik. Kita tingkatkan taraf kita, cara hidup. Baik saudara, bersama-sama dengan saya kita buat wawancara hari ini agak istimewa sebab saya datangkan mantan ketua pengarah RTM. Beliau merupakan mantan juga setiausaha akhbar kepada Timbalan Perdana Menteri. Jadi hari ini saya berkesempatan mengajak beliau. Saya kata mari kita grill ini calon daripada MIC ni, sebab kawasan ini kawasan bukan MIC ya. Pengundinya bukan majoritinya pun bukan kawasan majoriti Melayu, bukan majoriti India, tapi majoritinya adalah kaum Cina. Tapi beliau masuk hadir dengan keadaan yang cukup berani saudara. Jadi bersama dengan saya Datuk Tiger kita panggilkan. Tiger masuk ke Kulai ni. Silakan Datuk Tiger. Saya nak tanya bagaimana sebagai seorang pemain bola sepak kan, dalam setiap perlawanan dia mahu menang, so dalam pada itu oleh kerana mahu menang dia akan menyusun strategi yang baik. Pertama saya nak tahu position apa yang saudara supaya dulu masa main bola. Saya daripada dalam bola sepak saya main macam-macam posisi lah. Sebab saya boleh main dalam kaki kanan dengan kiri dengan satu level. Jadi saya pernah main midfielder, penyerang, back, tapi saya suka jadi libero, last man. Dalam bola sepak. So dalam politik bagaimana saudara supaya melihat
politik ini sebagai satu permainan untuk memastikan kemenangan di pihak saudara? Kemenangan tu muncul daripada apa yang kita kerja-kerja bakti kepada rakyat, kerja-kerja yang sepanjang tahun. Saya jadi calon bukan semalam saya datang sebagai payung terjun. Saya terlibat umur saya 21, sekarang umur saya lebih kurang 57. Jadi daripada masa itu sampai hari ini saya telah hikmah dengan masyarakat tempat-tempatan, lagi-lagi MIC, dan semenjak saya jadi ahli majlis, saya mewakili semua masyarakat. Saya bukan mewakili satu masyarakat India. Bila saya jadi ahli majlis, saya mewakili semua masyarakat. Ya, saudara, saya nak tengok apa dah teman-teman punya persoalan. Saudara Muhammad Taufik, saudara Wana, saya tengok ada soalan. Kalau ada soalan, saya nak tanyakan. Ini masa kita grill dia orang ni. Saudara, iaitu saudara Nelmi Saad, Puan Faridah Latif, Ibrahim Sulaiman. Politik lebih kepada tempat orang mencari makan yang pendapatnya amat lumayan. Itu kata saudara Ridzul Ahmad. Wawi, you dengar saya cakap ni, ini pelayar kita yang memberi komen dan you kena jawab ni. Sebab ini sesi sekarang ni musimnya, sebab dah jadi wakil rakyat susah nak jumpa pula nanti. Maklum sajalah dulu, tapi wakil rakyat ini tidak. Saya ingat beliau pasti akan bersama-sama dengan rakyat sentiasa. Saudara, kemudian apa komen lagi? Saya tengok, saya membaca komen di sini. Saudara, apa lagi komen? Saya nak tengok satu persatu saudara yang kalau saudara hadir, alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih. Kena tak pakai mic aiskrim ke? Ini saya last marhain saudara. Biarlah yang paling penting matlamat kita adalah ini informasinya sampai dan rakyat dapat mengetahui siapa calon di sini. Itu yang paling penting saudara. Bukan soalnya kita gunakan mic moden dan sebagainya. Ni Muhammad Azman, do you ngelih ayo ngejar jawatan? Tidak mungkin saya rasa. Terima kasih saudara Syahram Jahari. Habis saya kena tengok dulu. Ini kita punya pelai-pelai ada punya komen. Ini bukan satu kawasan Kulai. Ya, jadi satu Malaysia duk tengok ni wajah-wajah you, wajah yang handsome, yang saya anak muda Lakin Johor dan semua orang peniaga Johor sudah bersedia untuk PRN Johor dan menanti BN untuk kembali berkuasa. Itu katanya. Ini perhatian daripada wakil. Walaupun ada kawasan Lakin, tapi you kena ingat saudara, supaya bila jadi wakil rakyat, you bukan hanya mewakili untuk kawasan Kulai, juga seluruh warga Johor. Bila dalam Dewan Negeri tu bercakap tu memperjuangkan seluruh warga Johor. Bukan satu ni. Saya kena jawab sekali tu. Kemudian perjuangan mesti diteruskan. Terima kasih. Perjuangan mesti diteruskan. Jadi saudara, saya nak bertanya dengan calon kita ni, apakah beliau akan meneruskan perjuangan ini dan tidak mengamalkan politik pilih kasih ataupun hanya satu kaum saja. Kerana saudara bertanding kali ini kawasan yang dulu dimenangi oleh DAP, yang kawasan bukan warga MIC. Ini pertama kali. Sebab tu saya katakan calon kita calon agak kontroversi yang berani mati. Sila. Berkenaan dengan kawasan N51 Bukit Batu, kawasan ini adalah kawasan majoriti kaum Tionghoa. Ya. Berapa ramai jumlah pengundi semua? Dia semua sekali dia punya peratus pengundi adalah 53. Ya. Dan pecahannya berapa peratus? Melayu berapa peratus? Melayu dalam 16,000. Ya. Jadi India dalam 8%. Okey. Tapi 2 hari lalu ada TV dia temu ke saya. Ya. Dia kata kenapa saudara boleh berani macam tadi tuan tanya saya berani tanding di kawasan ni. Pemilihan saya adalah pemilihan daripada pucuk pemimpin Barisan Nasional. Jadi mereka percaya pada saya atas ada dasar beberapa sebab. Pemilihan calon
kali ini adalah saya rasa tepat. Ya. Sebab Don Bukit Batu memerlukan seperti Tuan kan tadi kata, perlukan satu calon yang kepala batu. Ya. Mungkin Saya pun jadi kepala batu juga. sebab tu saya bukan kepala batu, tapi Tapi saya kepala adalah, batu maksud saya tu bukan samseng. Kepala batu ni berani. Ya. Berani menyuarakan suara rakyat. You kena ingat, you mewakili parti MIC yang bukan majoriti, bukan dominan khusus Johor. Calon MIC yang bertanding di Johor cuma 4 orang saja saudara. Bukan ramai Tetapi seandainya saudara terpilih, bahawa ini bukan soal perkauman. Inilah indahnya Barisan Nasional. Kita pelbagai kaum. Saudara. Ingat baik-baik soalan saya ni, saudara. Saudara kena jawab soalan saya ni. Saya nak tanya, seandainya saudara terpilih sebagai wakil rakyat, apakah saudara akan mengorbankan hampir sepenuh masa saudara berkhidmat untuk rakyat? ya sebab tu kita ada akun janji Ya. bila nak jadi calon. Hmm. Calon-calon di Parti Barisan Nasional, Ya. dia bukan mewakili satu kaum, Ya. satu bangsa. Mereka adalah calon wakil rakyat untuk semua masyarakat, baik Melayu, Cina, India, bangsa lain yang layak jadi pengundi. Jadi kamilah Parti Barisan Nasional, satu-satu parti mewakili masyarakat semua kaum. Ya. Kalau parti lain dia tidak, dia sebut saja dia jaga semua masyarakat. Ya. Tapi daripada zaman tahun sebelum merdeka sehingga hari ini, kerajaan Barisan Nasional walaupun dulu perikatan, tapi sekarang Barisan Nasional kamilah satu parti, baik UMNO, baik MC, baik MIC. Pemimpin-pemimpin parti inilah yang mewakili semua kaum. Ya. Parti lain tidak. Saya di kawasan saya ini, Don Bukit Permai, saya sebagai daripada MIC mewakili Bukit Batu ke Bukit Permai? Bukit Batu, Ya. dan wakil daripada MIC. Ya. Permai wakil daripada UMNO, Ya. dan Don Senai wakil daripada MC. Ya. Jadi ini menunjukkan satu konsep bangsa Johor, Satu gabungan. satu gabungan, dan juga konsep satu bangsa sudah ada dalam Parlimen Kulai, Ya. mewakili 3 bangsa. Ya. Dan juga konsep yang amat berhormat Perdana Menteri Keluarga Malaysia. Inilah satu-satu kawasan yang diwakili oleh 3 kaum. Saya melihat sepanjang perjalanan saya daripada Johor Bahru datang ke sini, memanglah letih badan saya, tapi saya harus melaporkan kepada pelayan-pelayan saya kedudukan kebanyakan di sini adalah ladang-ladang kelapa sawit. Artinya penduduk sini kebanyakannya adalah merupakan warga petani, dan mereka mengharapkan satu perjuangan masalah harga kelapa sawit, masalah baja, masalah pekerja dan sebagainya, dan kehidupan itu perlu diperjuangkan. Sebelum saya minta Dato' Tiger mengutarakan persoalan, YB tulis kita nak tanya ni satu-satu. Iaitu bagi saya nak tanya apakah perjuangan dari segi untuk warga petani khususnya, iaitu pengusaha-pengusaha atau pekerja-pekerja ladang kelapa sawit di sini. Berapa jumlah ladangnya di sini? Memanglah setengah tu ada yang bekerja dengan kerajaan, tapi tak begitu ramai. Dan berapa ramai pula warga terdiri daripada keturunan kaum India di sini? Apakah pekerjaan mereka? Dan paling penting, apakah YB kenal dengan taiko-taiko daripada warga masyarakat Tionghoa di sini? Kalau tak kenal pun susah juga. YB. Kemudian saya nak pas juga YB jawab kemudian. Sekarang ni saya nak minta ni Dato' Tiger mengajukan persoalan. Sila Dato'. Dato' Kamal, calon kita ni Ya. sebenarnya orang yang berpendidikan tinggi lah. Ya. Maknanya bukan saja dia mendapat pendidikan di sini, tetapi dia pernah melanjutkan pendidikan ataupun mengikuti kursus di Jepun. Oh, di Jepun? Di Jepun, ya, di Nagoya. Okey, Nagoya. Mungkin kita boleh minta saudara supaya ni menceritakan apakah yang akan digunakan pengalamannya di Jepun tu untuk rakyat di sini jika beliau menang. Ya. Artinya saudara, calon kita ni dia bukanlah hanya menuntut di peringkat pengajian tinggi di sini saja, tapi rupanya di Universiti Nagoya di Jepun. Boleh cakap Jepun agaknya tu. Konnichiwa. Hai. Ini kan deska.
Okey. Ya. Berkenaan dengan soalan tuan tadi, Ya. Datuk Tiger. saya YB kena cuba berusaha untuk mengingati teman-teman sebab mereka ini kadang-kadang bila rakyat datang Tuan Tiger. Datuk Tiger. Di soalan yang pertama tadi, jawab yang pertama lah. Kemudian soalan saya yang pertama, you Datuk jawab Kamal. satu persatu. Saya jangan risau saya, kita grill calon ni biar ada berpeluh ni. Sila. Tadi soalan Pertama dia. berkenaan dengan pembangunan tu. Ya, tentang pertanian apa semua tu di sini. Okey. Kawasan Don Bukit Batu adalah sebahagian adalah saya rasa 75% adalah kawasan perladangan, kawasan Felda, kawasan Felda ada ya? Felda ada. Berapa Felda di sini? Felda Bukit Batu. Okey. Kawasan perkampungan. Kalau kita datang daripada utara sana, ini selatan. Felda Bukit Batu, Felda perkampungan Air Manis, Air Bomban. Ya. Dan Pekan Kelapa Sawit. Ini adalah kawasan-kawasan perkampungan di Don Bukit Batu. Okey. Sebelum ni saya tidak tahu apa rancangan mereka, tetapi bila hari pertama saya dicalonkan sebagai Calon. saya bersedia untuk fikirkan apa yang perlu saya bangunkan diri. Moto saya adalah apa yang saya perlu buat untuk kawasan saya adalah saya perlu bangunkan kawasan ini sebagai satu kawasan pembangunan. Kalau kita nampak kalau daripada Johor Bahru ke Tampoi, daripada Senai, itu adalah kawasan perindustrian. Ya. Tapi kawasan ni di Don saya ni, Bukit Batu adalah kawasan perkampungan. Pertanian. Ya. Jadi kita kena kekalkan pertanian ni. Ya. Tapi kita kena tingkatkan cara hidup mereka, kena meningkatkan Cara teknologi pertaniannya. mereka. Ya. Saya fikirkan sebab tu saya dapat pengalaman di Nagoya. Ya. Kerja saya semasa saya bekerja dengan orang Jepun adalah bagaimana nak tingkatkan syarikat itu. Ya. Kalau seorang boleh dia tingkat, kalau dia boleh ada idea-idea bernas untuk tingkatkan syarikat Jepun, saya ada pengalaman itu. Tadi saya rasa pengalaman saya banyak berguna untuk membangunkan kawasan masyarakat. Jadi saya ada beberapa. Contohnya satu, kawasan Bukit Batu, Air Bomban adalah kawasan pemborong-pemborong sayur yang ekspor sayur ke Singapura. Apa jenis sayur dia? Semua, sawi lah, kobis, Oh, tomato. okey. Dia orang supply. Dia Bekal, ambil daripada Cameron Island, ambil daripada tempatan, mereka kumpulkan, dan mereka asingkan proses. Dan kami juga ada beberapa kilang di sini memberi peluang pekerja mereka. Jadi saya fikirkan orang-orang anak-anak muda ni mereka perlukan satu pekerjaan mereka tak suka kerja di panas terik, Ya. di kebun, Ya. mencucuk pakai cangkul. Mereka perlukan satu pertanian moden. Baru kita boleh tarik minat orang-orang muda untuk terlibat dalam pertanian. Jadi saya dengan kawan-kawan saya yang ada pengalaman dalam pertanian, saya dah panggil mereka datang tolong saya bagi satu kertas kerja apa yang kita boleh bantu. Jadi cadangan pertama saya adalah kita boleh jadikan kawasan Bukit Batu ni sebagai satu hub pemborong kepada sayur, pemborong sayur kepada Singapura. Ya. Jadi ini satu bukan saja peluang ini kepada peniaga, tapi peluang ini adalah kepada anak-anak muda dapat dikerja aircon di store-store yang begitu moden sikit lah. Ya, okey. Baik, saudara kena faham sebab politik ini luas maksudnya. Dan saudara juga mewakili bukan hanya masyarakat India, macam saya katakan tadi. Dan kekecewaan rakyat. Ini perjuangan rakyat. Kekecewaan rakyat kadang-kadang bila ada calon-calon atau pada wakil rakyat, bila dah menang untuk tahun pertama tu okeylah. Masuk tahun kedua, tahun ketiga maka rakyat dilupakan. Akhirnya rakyat sudah menjadi dendam terhadap mereka itu. Dan Saya faham kadang sekarang begini, apakah you sebagai calon, saya minta saudara berjanji pada diri saudara, bukan hanya pada diri pengundi, tapi sebagaimana selalu saya katakan bila saya berjumpa dengan calon-calon kali ini, saya minta sebab saya akan ambil nombor telefon tuan, bahawa kalau sesuatu tuan neglect ataupun tidak melayani tuntutan perjuangan rakyat, saya akan datang balik.
Siap tuan. Saya bukan sembarangan. Saya akan bercakap betul serang. Bagi saya yang paling penting adalah perjuangan rakyat tanpa mengira kaum, bangsa dan keturunan. Kita tak mahu adanya dalam negara kita ini masyarakat yang prejudis, masyarakat yang chauvinis, masyarakat perkauman. Kita adalah warga cinta damai yang menyantuni semua aspek dengan penuh keharmonian. Itu saya punya selalu tagline saya. Jadi apakah saya tanya saudara, apakah saudara berjanji pada diri sendiri saudara dan juga pada penduduk-penduduk di sini? What is your promise to the people of Bukit Batu? Satu soalan yang baik dan satu soalan yang diarahkan oleh penduduk di Dun Bukit Batu. Dan juga saya dalam masa yang dalam 4-5 hari ini, semasa saya masuk ke Felda kampung dan juga jumpa pengundi-pengundi di Dun Bukit Batu, mereka sangat harapkan apa harapan bagi calon ni. Jadi saya berjanji dengan mereka. Saya ikutkan keadaan kalau dikatakan di kawasan Bukit Batu, keperluan dia di Bukit Batu tu lain, di Kampung Baru tu lain, di Air Bomban di lain. Jadi kita punya manifesto tu tak sama. Dalam Baik, saya turut sama bersama dengan saya hari ini sebagai rakan yang membantu orang bawahannya, iaitu Timbalan Pengurusi Parti MIC Negeri Johor, Datuk Nila Raja. Bukan saya Raja, saya Nila Raja. Sebab saya juga ingin ada soalan. Apa dia nak bantu kepada peniaga-peniaga kecil Dun Bukit Batu? Ini saudara Muhammad Taufik Osman, apa nak bantu kepada peniaga kecil di Dun Bukit Batu? Ini persoalan daripada, bukan saya bila kita buat live begini, maka tentulah pengundi mereka nak tahu what is your promise. Kalau kita jawab tu, kita tanya Datuk Raja ni, kenapa MIC memilih calon dia supaya ni untuk bertanding di kita nak tanya pada Timbalan Pengurusi MIC, sebab ini ketetapan parti bukan ketetapan individu. Betul, tentulah Datuk sendiri tak bertanding, so Datuk tak mau bertanding. Datuk suka bagi orang peluang, ruang pada orang lain. Jadi kenapa Datuk memilih MIC memilih tokoh ini ataupun parti MIC memilih supaya ini sebagai calon? Apa istimewanya untuk ditawarkan di kawasan ini? Sila. Kita parti memilih ini Cik Subaya ni. Saya ingat buka ini sebut tak clear. Tengok handsome tu. Dia ni murati. Lagipun dia bersama rakyat. Dia boleh 24 jam. Bila-bila boleh jumpa dia, boleh minta bantuan. Dia orang setempatan. Lagi pula dia bukan orang luar daripada Parachute. Parachute bukan dia. Dia orang sini. Lagi pula dia sudah lama sini, lagi pun dia ketua bahagian. Dia sebelum ini dia Timbalan Negeri. Timbalan Negeri, lagi sekarang CWC Pusat. Dia ramai kawasan ini semua kenal. Walaupun orang India, orang Melayu, Cina semua kenal dia. Muslim Cina. Ke spesialis, Cina semua dia kenal. Semua orang rumah dia pun Cina. Boleh tak saya tanya pandangan Presiden MIC sendiri terhadap Encik Supayah ni? Dia Presiden MIC memang setuju lah. Dia suka. Ada kata-kata dia yang mengatakan siapa sebenarnya Supayah ni? Supayah ni orang tempatan. Lagi pula dia boleh kerja kuat. Boleh kerja kuat. Dia boleh kerja kuat. So, macam bila-bila masa you tahan di kereta dia boleh berhenti. Macam hari ni dapat, bila tahan kereta bila-bila berhenti. Dia berhenti, dia boleh jawab. Cuma saya nak tanya, saya suka potong-potong ni sebab saya nak tanya. Mengapa Datuk Raja tak nak bertanding? Soalan ni fantastik. Jawab. Saya ni muda lagi. Muda lagi? Saya dalam parti Timbalan Pengurusi. Lagi pula kita dapat 4 kursi saja. Jadi kita bagi laluan orang lama. Ini semangat yang bagus Datuk Kamal. Kita bagi laluan orang lama. Lagipun dia ni memang boleh bekerja. Saya sebagai penjaga, saya orang menjaga. Saya pun kurang ada masa. Jadi berarti Datuk memilih calon daripada MIC ini berdasarkan kepada they can service to the people. Itu yang paling penting. Of course. Bukan hanya bagi meruku dan kambing saja kan. Memang betul. Sila. Kalau parti kami dah pilih dia sebagai calon, memang kita kontrol.
walaupun lah ni kita datang, kita turun padang, Ya. apa diminta kita tunai, Ya. mesti dia bertunai. Kalau dia tak tunai pun kita yang tunai. Saya sebagai timbalan pengurusi negeri, Ya. saya akan tanggungjawab. Ya. Walaupun saya Membantulah. biar, Membantu. walaupun saya biar don 4, kalau ada apa masalah pun kita bantu. Kita punya menteri besar pun orang yang baik, Ya, ya. dia boleh bantu. IP presiden pun orang yang baik. Dah turun tak presiden sini? Dah. Hari ni IP presiden semalam dah turun. Hari ni pun di sini. Memang 1 minggu ni dia sini. Sahabat saya waktu dia ketua muda dulu. Ya, bagus. You are very close Ya, friends. ya. Tapi lagi pula dia bersama orang Melayu, Ya. dia senang nak runding. Bagaimana dengan calon ni dengan orang Melayu sini? Oh, orang Melayu ni memang suka. Pot-pot semua suka. Ini calon apa kita tanya lah supaya calon ni berapa banyak meruku dah standby, berapa banyak kambing dah standby untuk kenduri kambing. Kambing juga potong kelu. Kita melawak sikit lah dengan calon ni. Itu tak ada masalah. Kalau tegang-tegang sangat pun tengah hari ni panas. Saya Kita nak jawapan yang baik, Ya. sokongan yang penuh. Ya. Apa nanti besok sudah ada raya puasa, Ya, kita ya, akan ya. raya korban pun. Ah. Saya pun asal dari Kedah, saya tahu. Oh. Raya korban macam mana kita nak bantu orang korban tu, raya haji. Itu semua kita memang lah ni pun kita ada bantu-bantu. ya. So, saya rasa tak ada masalah lah. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Cik Subaya ni, kalau parti dah pilih dia ini, memang kandidat yang patut. Sekarang, pada masa sekarang, memang dia yang layak untuk sini. Yang terbaik di kalangan yang baik lah. Ya. Jangan kata tak baik lah. Yang mesti Ya, terbaik baik. di kalangan yang baik. Banyak juga MIC yang baik. Ya, memang masih semua baik. Ah. Tapi kawasan ni Yang memang terbaik. dia popular. Okey. Kalau kita nak bawa orang luar pun ada masalah. Ya, ya, Tapi ya, ya. dia orang sini. Orang sini semua dah kenal dah. Jadi kalau tak pilih memang rugilah. Kalau tak pilih memang rugi, Rugi ya. mungkin tak dapat. Rugi seumur hidup. Ya, betul. Dia bukan orang muda. Lagi pula dia dah lama sini. Dia korban untuk orang-orang sini ni dah lama. Baik, setara saya minta secara tenung baik-baik wajah dan mata kepada calon ini bila dia apa yang dia, sebab saya kata saya minta beliau memberikan satu aku janji kepada pengundi dan aku janji kepada penduduk serta warga di persekitaran kawasan N51 Bukit Batu ini. Ini bukan main-main ni Wabi. This is your promise. Ini adalah janji anda, sama ada anda menang atau tak menang, anda dengan masyarakat di sini jangan hampa ke harapan. Tadi apa persoalan tadi dia kata apa yang nak buat tentang apakah pembangunan apa untuk orang muda? pembangunan orang muda, sama ada mereka dari sektor perniagaan dan sebagainya. What is your promise to them? So saya minta you berjanji, bukan pada saya boleh Pada kelompok rakyat. tak ada masalah, tapi saudara yang akan bersini nanti diorang paling batu nanti. Sila. Saya dengan berani saya aku janji Ya. saya akan tunaikan apa yang saya janjikan. Ya. Mungkin petang ini sebab pembantu-pembantu saya sedang membuat aku janji ikut mall area dia, perkampungan, Ya, ya. pekan. Jadi Berjanji dengan pengundi. berdiri dengan Saya pengundi. maksud saya YB you sendiri, bukan orang lain. Dan bukan orang lain. Saya buat arahan saya. Ya. Saya buat pembangunan Prepare lah, ikut prepare. ini. Dia kena prepare. Dan saya dengan prepare ni, saya buat aku janji Ya. satu undi daripada keluarga mereka, saya akan balas jasa saya selama 5 tahun. Sebab rakyat adalah bos saya. Ya. Rakyat adalah bosku. Oh jarang ni. Saudara, ini calon ini dia footballer, dia lain. Dia kata satu undi saya akan bayar selama 5 tahun. Bukan bayar dengan duit saudara, berbayar dengan khidmat. Jasa pengundi itu tidak akan dilupakan. Dan beliau melihat bahawa rakyat adalah bos kepada dia. Ya, ini jaminan, ini calon-calon yang turun kat lepas sana. Saya jangan marahkan saya, ini bukan nak kempen saya. Kita mendengar sendiri apa yang dilontarkan oleh calon supaya terhadap pengundi-pengundi di N Bukit Batu. Kepada anak-anak muda, dia menyediakan pelan pemulihan, pelan perniagaan untuk memajukan kehidupan mereka. Sebab di sini juga adalah kawasan-kawasan pertanian. Malahan bersama dengan beliau adalah timbalan pengurusi MIC Negeri Johor, dan beliau sendiri tidak mahu bertanding. Kenapa? Saya yakin kerana beliau akan memastikan calon-calon yang diturunkan oleh MIC ini beliau akan menggunakan cane and the carrot. Kat buat kerja memang dipedalnya betul-betul. Itu maksudnya, sebab itu dia kata okey, saya tidak ready untuk bertanding, sebab carilah pilih calon-calon daripada MIC yang benar-benar berkhidmat untuk rakyat. Tapi kalau mereka tidak berkhidmat, maka saya pasti akan balun mereka. Itu katanya lah. Saudara apa ini
Tak maaf saudara, gelap-gelap tak berapa nak nampak saudara punya tulisan ni. Saudara Kalau itu saya boleh Mat saya tanya Rafi. Datuk Kamal. Ya, saya. Saya ni nak tanya sikit pasal kawan baik saya lah. Ni, nak tanya. Kenapa Encik Dewa yang kerja kuat tak dijadi calon? Ini saudara Mat Rafi. Ya, dia muda lagi. Dia muda lagi. Ya. Ada peluang lagi banyak. Ya. Kita bagi orang veteran dulu. Ya, mana betul lah ni Ya, soalan. kan betul. Rutinnya yang melihat ini pengundi sini, mereka nak tanya. Saya Memang Dewa ni pun ahli MIC juga. ya. Tapi dia muda lagi. Tak sampai 40 pun. Hmm. Tak sampai 40. Dia dalam negeri pun penerangan. Jawatan dia penerangan. So kita tunggu masa lah. Memang kalau dapat kursi lebih kita bagi, tapi kami dapat kursi yang Saya dah dengar lah timbalan pengurusi MIC Johor bila dia mengatakan bahawa dia kata kami cuma dapat kursi 4. Tapi mereka bukan seperti parti muda saudara. Yang daripada 4 minta sampai 7. Ini kita dalam kesepakatan kita dalam Perikatan Nasional, dalam Barisan Nasional, kita apa yang ditentukan oleh pimpinan, maka itulah kita ikut. Mana Dewa? Ini saudara Dewa. Oh ini saudara Dewa. Mari saya saudara. Ni penonton nak dengar wajah you. Dewa tak dijadi. Duduk. Dapat pilih. Saudara, ini seronok saudara. Sebab ini saya kawasan kontroversi. Sebab saudara Dewa dipuji oleh sahabat pelayar saya. Dia kata you kerja kuat. Kenapa you tak dipilih? Apa perasaan saudara? Bagaimana saya? Salam Kak Jo. Ya. Hari. Sebenarnya saya belum ada rezeki lah. Okey. masih muda lagi. Dan saya atas kesebatian sebagai rakan UMNO ahli MIC, kesudian saya menerima secara hati terbuka Ya. kursi ini apabila ditukar tempat Bukit Batu, Ya. dan saya mulalah gerak geri kerja saya sebagai jentera Tidak, pasukan. maksud pelayar kata dia kerja kuat tapi you tak dipilih. Apa perasaan saudara? Tak ada perasaan. Kita ada Itu dalam jangka masa pemilihan tu memanglah saya berdebar sikit. Pilih tak pilih. Tapi bila Parti memilih. parti memilih lagi senior daripada saya, Okey. dan seorang yang mempunyai lebih berpengalaman daripada saya, saya rasa itu adalah pilihan terbaik lah. Sebab itu saya kata tadi, ini saudara calon kita yang ada ini adalah yang terbaik di kalangan yang baik. Bukan tak baik. Sebab saudara Dewa ini dipuji bukan saya. Saya pun tak tahu. Saya pun tak kenal saudara. Saya bukan duduk di sini kan. Tapi Dr. Kamal, Ya. saudara Dewa ni tak ditinggalkan. Sekarang ni dia adalah pegawai khas kepada calon. Pegawai kepada calon. Jadi kenapa saudara pilih saudara Dewa ni sebagai pegawai khas? Okey, ini soalan untuk baik untuk saya, untuk Dewa. Saya terangkan pada saya punya pengundi. Beliau mempunyai pengalaman yang luas. Sebelum ni dia adalah ketua pemuda MIC Negeri Johor. Dan ketua pemuda MIC Johor. Dan juga sebelum ni dan juga pegawai khas kepada mantan Menteri Besar Johor, Datuk Seri Khaliluddin. Jadi dia pernah berada di pejabat Menteri Besar. Jadi beliau mempunyai pengalaman luas. Walaupun pada hari pertama bila tidak memilih sebagai calon, beliau tidak hilang daripada radar. Itu kena ingat. Dia tak tidak merajuk lah. Tak merajuk. Dia tak hilang. Dia akur dengan keputusan Presiden Tan Sri X. Vignesh-Soren. Tan Sri X. Vignesh-Soren dah pun telefon, dia kata sabar. Tadi dia akur dengan keputusan Presiden. Ya. Dia sanggup turun ke Kulai. Dia bersama saya, dia kawan karib saya, dia kawan baik saya. Dia tak kecewa. Saya bangga dia berada sebelah saya. Ada ramai calon dia mungkin hilang daripada radar. Ya. Saudara melihat begitulah kesepakatan kita warga dalam Barisan Nasional, dan saya mengharapkan amalan ini, budaya ini dialami ataupun dihayati oleh warga UMNO khususnya. Jangan kita berlumba-lumba untuk mengejar jawatan. Kerana sebagaimana yang saya katakan, apabila anda terpilih sebagai wakil rakyat, anda bukannya orang kayangan, tapi anda adalah hamba kepada rakyat. Masa anda perlu dihabiskan untuk rakyat, malahan wang ringgit anda juga perlu dihabiskan untuk rakyat. Perjuangan untuk rakyat. Rakyat hari ini dah hargakan perjuangan. Rakyat sekarang ni kesan daripada tsunami, kesan daripada kemurungan, kemunduran ekonomi yang begitu ketara.
Jadi saya mengharapkan saudara faham, insya-Allah petang nanti kalau ada jumpa mana-mana calon, saya akan berjumpa. Inilah dia saudara calon daripada N Bukit Batu. Saudara Datuk Tiger nak tanya lagi. Ya, okey sila Tok. Bukan, saya nak buat Nak conclude. conclude? Ya. Kalau nak conclude kena buka emas. tak. Ha. Tak perlu sebab nanti Kumar akan berlega-lega. Jadi Ya. pada saya calon MIC ini harus mencontohi apa yang dilakukan oleh sahabat saya, iaitu Datuk Sarabanan. Beliau tidak memilih bulu. Ya. Walaupun Bukan terbulu-bulu tapi tidak memilih bulu. tidak memilih bulu. Ya. Walaupun tempat tu orang UMNO lebih ramai daripada MIC, Ya. tapi sebagai calon MIC di situ Ya. dan ahli parlimen Tapah, Ya. beliau bekerjasama erat dengan ketua bahagian, ahli UMNO, dan peruntukan yang diberikan tidak pernah rendah daripada MIC. Ya. Tidak ada diskriminasi. Tidak ada diskriminasi. Maksud dia tinggi, UMNO tu sangat tinggi. Maknanya kali ini saya memohonlah belajar daripada Datuk Sarabanan bagaimana beliau melakukan perkara itu dan boleh menyejukkan hati-hati kawan-kawan lain. Itu saja nasihat saya. Kalau belajar daripada Timbalan Presiden memang sudah bagus. Sekian saja. Saudara, itu nasihat daripada orang lama saudara yang kebetulan bersama-sama dengan saya, lain tidak bukan adalah saudara Datuk Tiger. Saya panggil Datuk Tiger sebab datang ke N51 Bukit Batu. Kita mengharapkan, kita mendoakan agar calon-calon, sebab hari ini saya melihat Johor mahukan perubahan. Johor mahukan kebangkitan untuk rakyatnya. Johor sebagaimana titah Tengku Mahkota Johor mengharapkan agar dikembalikan semula supaya Johor ini menjadi peneraju kepada ekonomi dan pendahuluan kepada, bukan pendahulu kepada KDNK negara. Kita jumpa lagi untuk dengan calon yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat makan tengah hari. Saya minta maaf saya kerana saya mengganggu waktu saya. Sekian, terima kasih.